Okey, kembali waktu ini di bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Dan kita dalam program Action Plan. Okey, untuk minggu ini seperti biasa kita akan bersama-sama dengan GECB. Hari ini sangat menarik, kita akan berbincang tentang salah satu bahagian ataupun part yang paling penting dalam perniagaan, iaitu Financial Roadmap, FRM, di dalam perniagaan. Apa dia punya do's and don'ts. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ada dua orang tetamu waktu ini. Macam biasa kita ada Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia Sdn Bhd. Selamat pagi. Selamat datang juga kepada Encik Fred Wu. Dan juga Encik Fred Wu bawa kawan hari ni. Kawan baru hari business ni. partner. Okey, betul, Mr. betul. Diki, partner of GE Consult Asia Sdn Bhd. Selamat datang juga, Mr. Diki. Okey, baik. Kalau kita tengok soalan yang ada dekat sini, kita akan tanya Encik Diki dulu ni. Boleh Okay. Tanya saya dululah, lebih baik lah. Okey, lebih baik lah. Kalau tidak nanti akan rasa segan. Betul. Kita bagi Encik Diki warm up dulu. Okey, jadi Encik Fred Wu, Financial Roadmap. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Financial Roadmap ini sendiri? Financial Roadmap ini memang satu fikiran pada pandangan saya, pandangan kami juga, fikiran dan konsep dari dulu, dari fikiran dari barat lah sebenarnya. So jadi sekarang kita sudah mula dengan konsepsi ini, FRM. Tapi sebenarnya kita rasa pun FRM ini penting sebenarnya. Mengapa? Sebab bila kita tubuhkan satu syarikat, misalnya, kita kena ada roadmap. Kalau tidak, macam mana kita tahu tahun pertama berapa saya kena janakan, tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Itulah hari ini kita rasa kita nak terangkan sedikit sebanyak pasal FRM. Sebenarnya FRM kita kena ada. Tak apa sebaliknya FRM. Itulah sebenarnya dia satu roadmap. Berasaskan katakan biasanya kita buat 5 tahun, 5 year FRM. So maknanya kita kena set. Katakan tahun pertama kita buat 1 juta KPI. Baik. Tahun kedua 1,5 dan seterusnya. Okey. Dan dengan itu kita boleh buat valuation. Tapi valuation ini estimation lah, betul lah, Diki ya. So dengan valuation ini kita boleh mempromosikan syarikat kami untuk berkembang dengan seterusnya. Baik. Dan mengapa pula sekarang soal mengapa pula kita kena ada valuation? Dari episod yang dulu kita memang ada sebutkan masalah-masalah yang banyak, PKS yang apa ni tangani sekarang, masalah seperti aliran sumber kewangan, partner, network, resources dan sebagainya. Tapi dengan adanya FRM yang betul, yang tepat, betul, struktur yang betul, iaitu dengan ada valuation, KPI yang betul, business model yang betul, jadi kita boleh mengambil peluang untuk mengambil kewangan daripada para investor. Untuk tambah lagi sebenarnya. Untuk tambah, sebenarnya tahun pertama katakan kita ada pokok, katakan 5 juta, kita boleh buat 1 juta kononnya. Tapi apa yang akan berlaku pada tahun yang seterusnya, dan apalagi yang akan kita hadapi. Jadi dengan valuation ini kita boleh dapat sumber aliran tunai yang cukup lah untuk kita mempromosikan bisnes kami. Itulah sebenarnya konsepsi FRM yang kita nak sharekan pada hari ini. Okey, baik, menarik. Dan untuk orang seperti saya contohnya kan, Encik Fred kan, yang tidak faham lagi tentang financial dalam perniagaan ini. Pada macam mana kita nak melihat tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga itu adalah based on sales ataupun dah ada keuntungan pada tahun-tahun tersebut. Ini memang fikiran yang betul lah. Nah, fikiran yang kena ada yang kita rasa betul lah. Sebagai PKS kita kena buatkan satu gambaran yang kita boleh tunaikan. Seperti sekarang, jikalau saya nak buatkan satu bisnes, katakan jual nasi lemak lah, kononnya. Senang, itu contoh tu. Contoh. Contoh paling mudah. Jadi dalam masa 5 tahun,
berapa kedai saya boleh buat pada pandangan saya. Okey, kalau saya rasa okey, dalam masa 5 tahun saya boleh buat 100 kedai. Okey, jadi saya boleh buatkan FRM saya sebab ada sudah visi. Memang sudah kena ada misi lah kan. Jadi kalau saya berpecahkan jumlah ini berdasarkan tahunan, katakan 5 tadi saya sebut berapa? 100 okey, 100 saya lupa lah hari ni. Maksudnya 25 kedai setahun macam tu maksudnya? Ya, lebih kurang macam tu. Okey. So jadi setiap tahun 25 kedai. Jadi daripada 25 kedai, berapa budget saya kena buat? Berapa staff saya kena ada, berapa budget juga saya kena buat, ubah suai dan sebagainya. Itulah sebenarnya financial roadmap. Dengan adanya FRM ini, kita boleh buat berdasarkan langkah setiap tahun. Kalau tidak, misalnya saya akan biasanya kita pun ada jumpa ramai usahawan yang hari ini hari ini dia rasa nak buat 5 kedai, tapi esok kena disebabkan dia jumpa seseorang, dia rasa pula boleh buat 50. Jadi direction dia akan tukar. Jadi sumber kewangan itu mungkin mengalami masalah. Jadi kalau tak buat FIM ini macam mana? Kan? Hari ini hari esok lain. Jadi FIM kena ada. Itulah hari ini saya nak ambil peluang untuk bawa pakar kami, Diki GECB, untuk jelaskan kalau ada apa sebarangan masalah ataupun question bertentang capital, tanya secara teknikal. Itu dia yang Master Sifu tentang financial. Kita ada Cik Diki. Okey, kita ambil susulan daripada apa yang Encik Fred kongsikan itu tadi kan. Hari ni rasa macam boleh ni, tahun ni kita boleh buka 5 cawangan. Esok jumpa Mr. Fred kata, you boleh buat lebih, you jangan risau. Dalam masa 5 tahun kan. Okey. So jadi bagaimana sepatutnya seseorang usahawan itu dia perlu stick kepada planning asal ke, ataupun boleh juga nak adjust? Boleh tweak Boleh tweak. Kita mesti mau ada satu mindset, ialah kita call it reverse engineering. Baik. Ya. Betul. Dalam tadi kata ialah 100 kedai kan. Ya, 100 kedai dalam tahun 5 tahun. So kita mesti ada satu plan. Tahun pertama berapa kedai kita nak buka, tahun kedua berapa kedai kita nak buka, tahun ketiga, keempat, kelima. Ya, tahun kelima itu total ialah 100 kedai. So kita tahu ke tahun pertama kita membuka 5 kedai dulu. So kedai itu become our proven model. So kita angkat dia punya untungan, budget, and we come up a business plan with a proper planning. We angkat plan ini untuk cari kewangan daripada investor. Baik. Ya, so itu bukan saja angkat duit kita sendiri. Baik. Ya, sebab kita punya sendiri. Kalau kita hanya guna duit sendiri saja, kita memang masalah besar lah sebenarnya. Maksudnya daripada result ataupun pencapaian tahun pertama tu, kita boleh dapat bantuan kewangan daripada pihak lain Jadi maksud Diki ialah kita jangan selalu risau dengan macam mana saya boleh keluar wang dengan 100 biji outlet. Tapi sebenarnya kita kena ada fikiran sebenarnya ialah daripada 100 kita rasa kita boleh tangani, tapi kita pakai pokok yang kita ada, kononnya boleh buka 5 kedai. Permulaan dulu. Tapi dengan financial roadmap kita boleh menjelaskan juga valuations kita. Jadi kita boleh jual share. Katakan misalnya, sebab kita bila buat bisnes mana boleh buat keseorangan. Betul. Kita perlukan kita kena ada team, ada investor dan sebagainya. Dan sepanjang hayat tau. Ongoing process. Apa kata tahun depan, the next 5 years, next 10 years. Itulah sebab hari ini kita kena terangkan betapa pentingnya FRM kena ada
Ya, dalam sesebuah perniagaan Yang Jadi adakah perniagaan macam kita tengok tadi kan perniagaan nasi lemak, selalu kita nampak macam tak apalah, buka gerai kat sini dulu. Walhalnya perniagaan nasi lemak sekarang boleh berkembang kan dengan sangat-sangat meluas. Okey. Jadi maksudnya kaedah financial roadmap ini perlu diaplikasikan tak kisah dalam perniagaan apa pun sebenarnya. Ya, betul. Encik Diki kan. Okey. Baik, dan kaedah untuk aplikasikan, macam mana kita nak masukkan financial roadmap dalam perniagaan kita ni? Nah, ini saya rasa saya kena jelaskan sedikit unsur-unsur yang penting pada pandangan saya lah. Okey, unsur-unsur yang penting, yang pertama kita kena adakan satu KPI dulu. Tapi memang gambaran sudah adalah kan. Gambaran tadi kita sebut 100 kedai kan, dalam 5 tahun. Masa 5 tahun. Jadi 25 kedai pada tahun yang pertama. Jadi KPI sekarang, unsur yang pertama, KPI berapa kita boleh sebut. Jadi masalah sekarang ramai kita pun ada tengok valuation itu selalu dibuatlah secara terlampau besar. Valuations 500 juta dan sebagainya, tapi mereka tak fikir, para fikir tak fikirkan betul. Katakan 100 juta valuation, berapa KPI boleh janakan. Jadi maknanya bila kita buat janji, kena tunaikan janji. Cakap semua bikin lah kata. Bikin lah. So kita kena bikin. Jadi kalau tak dapat, macam mana? So sekarang unsur yang pertama KPI. KPI itu biasanya kita boleh dikategorikan kepada beberapa. Katakan KPI boleh, biasanya kita buat net profit lah. Baik. Contoh Encik Fred lebih spesifik untuk perniagaan nasi lemak tadi, supaya nampak gambarannya itu bagaimana. Nah, katakan satu gerai nasi lemak, kita bagi contoh. Satu gerai nasi lemak, katakan kita satu bulan boleh janakan 5,000. Katakan itu income, revenue, sales. Okay. Jadi kononnya net profit dia 10%. Baik, daripada 5,000. Daripada 5,000. Jadi maknanya 500 ringgit. Jadi 500 ringgit darab 25 kedai. Kan? Okay, betul. Itu jadikan satu total lah bagi bulanan tahunan. Okey, jadi kita pakai unsur ini, calculation ini, untuk darab balik kita punya fikiran, anggarkan kita rasa, berapa price earning ratio kononnya pada tahap founder round, co-founder round 5, katakan. Jadi maknanya kalau dalam profit 1,000, kalau 5 price earning ratio, jadi maknanya valuation saya memang 5,000 lah. Katakan. Itulah kita bila kita buat FRM, kita kena senantiasa lihat daripada dua sudut. Yang nombor satu memang KPI dulu. Jangan sebut berapa value berapa syarikat kita dulu, sebab itu tak wajar. So fair value kena ada. Sebab senantiasa fikir sekarang selalu nak membesarkan valuation itu supaya untuk mendapat kewangan yang lebih. Tapi sebenarnya KPI tak boleh dicapai. Kan? So kena tahu KPI dulu. KPI dulu. Baru cakap pasal valuation. Dan berkembang berskala berdasarkan number of outlet lah. Katakan tadi 100 kan, setiap tahun 25 misalnya. Ini amat penting. Jadi apa yang saya sebut tadi, kedua-dua unsur yang pertama saya imbas semula. Nombor satu KPI. Itu kena dapatkan dulu. Selepas gambaran lah, maknanya 100 kedai 25. Dan lepas itu valuation. Valuation berapa, baru kita boleh buat saham. Dapatkan lagi partner lagi. Okey. Baik. Okey, dan Encik Diki, tentang KPI, macam mana kita nak tentukan KPI dalam perniagaan kita? KPI ni actually KPI ni tak susah sangat itu. Macam mana kita cakap sampel tadi nasi lemak. Sekarang berapa nasi lemak sekarang? Katakan RM1 lah. RM1. Okey, kita sekarang berapa boleh untung dalam nasi lemak ini? Let's say is 10%. So setiap nasi lemak saya boleh dapat 10%, which mean that
I can earn 10 cent Betul. per package. Mm-mm. So berapa kah saya boleh sampai menjualkan dalam sehari? Okey. Kalau ialah 1000 package, reasonable price, is a reasonable Reasonable lah. reasonable. Reasonable. Untuk So, sehari. Ya, Sehari. sehari 1000 Seribu bungkus. time 10%, 10 cent. Maksud tu saya boleh earn 100 Ringgit sehari. sehari. Baik, itu untung. Itu untung, ya betul. Baik. Kemudian itu yang didarabkan selama sebulan. Ya, sebulan jelah 3000. Ya, lepas Ya, tu kalau setahun 3000 1000 ialah 36,000. ya, betul, betul. Ya. Betul. Okey. Okey. 36,000 time Dari 25 gerai ya berapa? Okey, baik. Dan darab Ya. juga PE lah. Ya. Okey. After tamat sudah dalam PE, itulah become our operation. Okey. Baik, dan dalam keuntungan itu pastikan semuanya dah modal semua tolak tepi dah. Ya. Contohnya modal barang pekerja dan sebagainya, sewa kedai, semua dah asing siap-siap dah. Ya. So jadi itu yang kita kena dapatkan amount yang betul-betul bersih orang kata ya. Ya, Untuk betul. keuntungan itu. Secara teliti sebab kita nampaknya ramai PKS tak tengok dari sudut ini Ya. Mereka cuma ambil gambaran yang terlampau besar Ya. dan tak ambil berat dengan Perkara kecil ni. perkara Ya. yang kecil. Tapi sebenarnya perkara yang kecil besar. itu penting. Betul Ya. tu. Ya, amat penting. Awak penting ya. Okey, baik. Dan kita dalam program Action Plan ni bersama-sama dengan Encik Fred Wu dan juga Encik Diki membawa topik hari ini Financial Roadmap FRM ya, dalam perniagaan, antara bahagian yang sangat-sangat penting sebenarnya kalau kata kita nak melebar luaskan perniagaan kita. Macam seperti yang contoh diberikan oleh Encik Fred dan juga Encik Diki, sangat menarik tentang perniagaan nasi lemak. Itulah mungkin ramai orang tak perasan. Walaupun untung tu 10 sen saja, Ya. kan ya, sebenarnya ia memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam Ya, perniagaan betul. ya. Dan juga sumber aliran kewangan lah. Itu untuk dapatkan untuk supaya kita boleh berkembang. Jangan selalu fikirkan cuma pokok itu daripada kita semua. Baik. Kita Ya. sendirilah kononnya Ya. lah. Jadi FIM ini penting. Baik, okey. Baik, kita nak tahu apa agaknya kesalahan yang dilakukan oleh usahawan-usahawan ini dalam penyediaan financial roadmap. Okey, saya rasa saya boleh cakap sedikit dengan kesalahan ini. Biasanya kita boleh lihat daripada beberapa sudut lah. Okey, tapi yang faktor yang pertama iaitu tadi kita sebut. Bila saya buka kedai lagi kedai nasi lemak. Nasi lemak. Jadi bukan nasi lemak. Para PKS selalu pun fikirkan macam mana saya boleh berkembang dengan saya punya wang yang saya ada. Jadi maknanya masalah yang pertama itu one man show. Baik. Dan dia tak fikirkan juga FIM yang boleh menolong. Dari segi apa unsur-unsur yang boleh ada, iaitu tadi saya sebut KPI, dan lepas tu valuation, dan dengan support business model. Itulah balik tadi kita sebut yang Syah tanya, jadi sekarang saya nak buka satu gerai. Jadi macam mana saya boleh kira dari sudut apa? Dari sudut profit ke, berapa saya boleh buat ke, KPI dan sebagainya. Tadi kita sudah cakap, kita sebenarnya boleh cakap dari sudut satu gambaran 100 kedai. Kan? Jadi business model itu penting. Tapi saya boleh bayangkan 100 kedai macam mana saya boleh buat. Saya satu orang macam mana saya boleh capai. Jadi maknanya bila saya fikir secara besar, an overview where 100 outlets, I will have a team. Kita kena ada team. Saya kena ada partner. Jadi pada sekarang tahap ini saya boleh buka cuma 5 gerai. Jadi saya akan ambil lagi sumber wang daripada investor dengan FIM yang ada. Jadi saya maknanya faktor yang pertama, fikiran kita kena tukar, bukan setakat peniaga, tapi sebagai entrepreneur. Itu dia, ubah mindset kita tu ya. Mindset kena tukar. It's no longer peniaga. Tapi usahawan. Peniaga and usahawan is different Bukan peniaga saja. Betul. Fikiran first kena tukar. Okay. Jadi bila struktur ini sudah tukar, business model 100. Jadi saya boleh tahu dalam sepanjang hayat 5 tahun ini macam mana saya boleh melebarkan horizon saya. Daripada 5, saya akan berterusan dengan 20 lagi pada tahun yang pertama. Baik.
Jadi daripada 20 cawangan ni, dengan ada FRM, okay, kita boleh dapat sumber kewangan yang lebih luas daripada partner. Jadi faktor yang pertama yang saya imbas semua, one man show ni pertama. Jangan one man show. Jangan one man show, mesti ada team. Mesti kena ada team. Mesti ada team. Yang kedua itu structure, wrong structure. Baik. Yang tadi kita cakap pula nasi lemak kan. Yeah. Kalau saya sebagai peniaga misalnya, dari mulanya saya pun cuma anggarkan, saya buat nasi lemak, saya buat 2 kedai sajalah. Yang paling-paling saya boleh buat 5. Jadi sebenarnya ada potensi sampai 100. Tapi fikiran saya, gambaran saya tak sampai tahap tersebut. Kecil Kecil. Baik. Itu sekarang konsepsi tau, fikiran itu. Jadi tapi kena ada fikiran ini, saya boleh bayangkan sebenarnya saya boleh sampai tahap 100, 200, 500 dengan adanya struktur bisnes model yang betul. Partner, fikirkan partner dari sudut buat katakan bagi ayam, supply ayam, supply katakan apa lagi telur dan nasi dan sebagainya. Dengan adanya itu kita boleh berskala lah. Jadi maknanya Kena ada skala dan besar bila sebut skala business model. Struktur dari mulanya sebenarnya boleh saya nak 100, tapi saya rasa saya cakap 3. Itu pada mulanya pun sudah salah. Dan sentiasa saya rasa kita pun selalu jumpa juga kerana kalau business model pada PKS sudah tukar, akan tukar pada mulanya juga. Sebenarnya dari mulanya pun sudah salah. Itulah dengan adanya GECB Master, kita bagi fikiran yang dari sudut yang lain. Mereka pun sebenarnya saya boleh buat 100. Ya, betul. Kenapa saya cuma buat 5? Dan dengan ada skala yang 100, sebenarnya kos saya memang sudah rendah. Biasalah kan. Dengan ada aliran tunai yang cukup juga, sebab support dengan FRM saya, kan, saya boleh dapat aliran tunai yang memang cukup dalam masa yang singkat. Ini faktor yang kedua lah. Baik. Yang saya rasa memang penting kita kena fikirkan. Baik. Dan last saya rasa ini point yang betul juga, tak ada exit plan. Tak ada exit plan. Itulah saya rasa Datuk pun ada sebut, Datuk Amir CIO GECB, iaitu bila pada mulanya kita pun tak fikirkan juga, hari ni saya buka 5 kedai. Dalam masa 5 tahun saya buat lagi 100 kononnya. Lepas tu lagi 5 tahun saya buat lagi 100 kononnya. Jadi jumlahnya saya ada 200. Jadi sekarang masalah saya, macam mana exit plan saya pula? Sebab kalau tak buat exit plan, saya rasa kita kena kerja sampai matilah. Pula kan, tiba-tiba untung banyak tapi tiba-tiba tak seronok pula. Sebab tak ada exit plan itu tadi. So there's one saying, are you in the business or on the business? Yes. Saya rasa Diki boleh jelaskan. Sebab most of the people is working in the business. Maksud tu the business can't run without you. Baik. Inilah actually is the scenario happen in all the entrepreneurs, or we can call it the business owner. Baik. Sepatutnya tidak berlaku seperti itu. Jangan berlaku seperti itu. Tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh. Pada mulanya boleh lah. Katakan tapi semakin lama tukar, bukan in tapi on. Tapi on the business. We must be on the business. After that. Kalau tidak, kita kena kerja sampai mati. Kan? Tak boleh. Sebab kalau katakan konsep kita sudah besar, cawangan kita sudah lebih daripada ratusan, macam mana kita boleh uruskan? Kita kena ada sistem. Kalau ada sistem, maknanya FRM dan struktur ini kena ada lah.
Baik. Kalau struktur ni ada, mesti ada FIM. Okey, baik. Itu dia. Sangat menarik sebenarnya. Baik, saya rasa kena cakap lebih panjang lagi kan untuk program-program yang akan datang. Tapi ini saja masa yang kita ada ni, Encik Diki dan juga Encik Fred. Okey, memang sangat menarik. Kita dah nampak dah sedikit gambaran kan tentang kepentingan financial roadmap ini. Yang sebenarnya akan membawa keuntungan yang sangat besar kepada sesebuah perniagaan walaupun perniagaan BKS itu sendiri. Betul. Okey. Betul. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Fred Wu yang merupakan CEO GE Consult Asians dan Berhad, dan juga Mr. Diki juga partner of GE Consult Asians dan Berhad. Okey, untuk topik kita hari ini financial roadmap ataupun FRM dalam perniagaan. Antara satu bahagian yang sangat-sangat penting dan juga perlu dititik beratkan oleh semua usahawan ya. Okey, sekali lagi terima kasih Terima untuk kasih anda banyak. berdua. Ya, Okey, terima kerana kasih. bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Terus saja dengarkan kami stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kapsul Hayu